Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih dan muhabbah dan azmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, yang saya hormati dan segani Al-Fadhil Al-Mukarram Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Al-Fadhil Ustaz Syamsuddin bin Samudi, barisan pentadbir, guru-guru dan asatizah, juga pelajar sekolah menengah agama Kerajaan Negeri Johor Keluang. Alhamdulillah. Jadi tausiah saya pada malam ini, insya-Allah bukan saya yang saja yang bercakap. Insya-Allah mudah-mudahan adik-adik juga hubungan dua hala akan respon bersama saya. Boleh insya-Allah? Hadis yang saya baca tadi, ala inna fil jasadin lamudghah, sesungguhnya dalam hati manusia itu Allah Ta'ala ciptakan satu ketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh, sekiranya ketulan daging tadi betul lurus, salahat jasadu kulluh, akan betullah segala anggota badan. Mata melihat dengan betul, tangan berjalan dengan betul, tangan memegang dengan betul, kaki akan berjalan dengan betul, malah fikiran akan berfikir dengan betul. Wa iza fasadat fasadal jasad kulluh, dan sekiranya rosak daging tersebut, fasadat jasad kulluh, maka rosaklah segala anggota badan. Mata tidak akan melihat dengan betul, tangan memegang ke arah Allah larang, kaki berjalan di tempat yang Allah tidak sukai, dan seluruh anggota badan akan jadi rosak. Kemudian Nabi SAW sebagai untuk memfokuskan para sahabat, Nabi mengeluarkan satu huruf, dipanggil huruf tawajjuh. Ala, ketahuilah. Ala wahiyal qalb, ketahuilah, ianya adalah hati. Maknanya daging tadi adalah hati. 3 kali Nabi ulang, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb, ketahui ianya adalah hati. Pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, maklum kepada kita di sini bahawa ketulan hati manusia itu adalah raja, segala raja di atas selain Allah lah. Malikul Mulk itu Allah. Maknanya kalaulah hati manusia itu betul, perjalanan hidup manusia akan betul. Bila manusia itu sendiri sebagai asyraful makhlukat jadi betul, maka halat keadaan yang turun daripada langit juga berkadarkan amalan manusia yang betul, maka keadaan yang tertimpa kita juga akan jadi betul. Hari ini manusia mengadu kenapa barang jadi mahal, manusia mengadu kenapa tidak ada keberkatan dalam rumah tangga, manusia mengadu kenapa ada tension di sana sini, pelbagai pengaduan dalam ekonomi, dalam sosial, dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Kenapa? Itu adalah disebabkan rosaknya amalan manusia. Kenapa rosaknya amalan manusia?
Kerana hati manusia itu adalah rosak. Jadi main switch setiap orang, tak kira besar ataupun kecil, tua ataupun muda, ustaz ataupun anak murid, raja ataupun rakyat, pemimpin ataupun siapa saja, jika sekiranya kita mahukan kehidupan kita jadi betul, maka kita kena betulkan hati-hati kita. Sebab itulah para anbiya alaihi salatu wassalam, semuanya mereka diutuskan Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini, semuanya datang dan mereka memfokuskan ke atas hati-hati manusia. Bermula Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampailah Nabi kita junjungan besar Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba dengan penuh kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Semuanya turun ke atas muka bumi ini, tak ada seorang pun yang buka kilang, tak ada orang yang buka kilang kereta, tak ada Nabi yang buka kedai kowe, tak ada siapa pun yang buka kedai McD. Semuanya usaha para nabi-nabi adalah usaha atas hati-hati manusia. Kenapa mereka tahu kalaulah hati manusia itu betul, seluruh dunia akan jadi betul. Hari ini kenapa pengaduan datang di telinga-telinga kita, hatta di sekolah-sekolah tahfiz sekalipun. Saya alhamdulillah mengajar di sekolah tahfiz hampir 13 tahun dan ada madrasah sendiri. Dan anak-anak tahfiz pun mengadu tension, mengadu depression, kemurungan, sedih. Kenapa ini berlaku? Sedangkan antum mukmin, kamu orang mukmin, dalam masa yang sama kamu tension. Ini tak boleh jadi. Mukmin dan tension ialah satu benda yang tanakub, satu benda yang bertentangan, kontradiksi. Mana boleh orang mukmin kemudian ada tension? Kenapa dia belajar akidahnya, rukun imannya, rukun Islamnya, semuanya al-khairi wa syarhi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin dia, akidah dia mantap betul, disusuli dengan amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jaga solahnya, jaga zikirnya, jaga tilawahnya, masakan mungkin satu orang itu boleh tension. Ya, kalau kita dengar orang kafir tension, orang Jepun tension, terjun daripada tingkat 13, kita boleh faham. Tetapi orang Islam, orang beriman, dalam masa yang sama tension, terjun tingkat 13, bagaimana mungkin telah terjadi? Apa yang hilang daripada kehidupan mereka? Ketenangan, al-itminan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, pasti dan pasti Allah akan bagi ketenangan. Orang Islam ada satu rahsia, ada satu senjata, iaitu senjata zikrullah. Kenapa hari ini kita tension? Sebab kita tak guna senjata zikrullah tadi. Dalam hadis Bukhari, ya, menyebut la haula wala quwata illa billah, ini satu senjata yang mana fadilatnya, bila siapa membaca la haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan 99 musibah. Di antara 99 musibah tadi, yang paling adna, yang paling kecil adalah ketidaktenangan jiwa, kemurungan, kesedihan. Dan itu yang berlaku pada kita, masyarakat kita, anak-anak kita, anak sekolah kita. Mereka tidak tenang jiwa mereka. Al-Fadhil Ustaz tadi kata apa? Penyakit JK. Apa JK? Jiwa kacau. Kenapa boleh jadi JK? Sepatutnya jadi JT. Apa JT? Bukan JDT, ya. JT, jiwa tenang. Kenapa jadi JK? Kerana zikrullah tidak meresap dalam hati kita. Ya, mengingati Allah tidak menjadi hobi sebati serasi dalam hidup kita. Senjata yang mereka ada, mereka tidak gunakan. Jadi jika kita mahu ketenangan, kita jadikan kehidupan kita kehidupan yang sentiasa melihat apakah perintah Allah, apakah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, nescaya jiwa kita, hati kita akan jadi tenang. Pelajar dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ini adalah penawar hati, penyejuk sanubari. Penawar, yakni syifaul qulub,
Penawar bagi hati. Kenapa hati perlu penawar? Kerana hati kita sakit. Hati kita sakit. Wa yatma'innal ladzina fi qulubihim maradun, Allah Taala sebut. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah Taala tambahkan penyakit hati mereka. Di sini apa yang dimaksudkan dengan penyakit? Adakah kencing manis? Adakah darah tinggi? Adakah kanser? Adakah COVID? Penyakit di sini dalam hati mereka ada penyakit. Yang disebutkan penyakit di sini adalah penyakit hati. Penyakit hasad, penyakit dengki, riya, takabur. Itu penyakit-penyakit yang khafi, tersembunyi, kita tak nampak, yang bersarang lama dalam hati kita. Itulah yang menjadi penghalang jiwa kita menjadi tenang. Jadi tak dapat tidak, proses pertama yang kita perlu lakukan adalah proses takhliyah. Sebut sekali lagi, proses. Apa maksud takhliyah? Adalah proses mengosongkan hati kita, jiwa-jiwa kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela. Sifat tadilah rasa bangga diri, rasa hebat, sifat takabur, aku lebih hebat daripada orang lain, ana afdalu minhu, sifat riya, takabur, dengki, dan segalanya ini penyakit-penyakit hati. Selagi mana kita tak tazkiyah, mengosongkan segala sifat-sifat ini, selagi itulah proses kedua tidak akan hadir dalam diri kita. Proses kedua dipanggil proses apa? Proses pertama takhali, yang kedua proses tahliyah. Yakni proses memperhiaskan hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat apa tuan-tuan? Mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kosongkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, hiaskan hati dan jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu proses tahali ataupun tahliyah. Barulah akhirnya dia akan dapat tajali Rabb, mendapat musyahadah, mendapat penzahiran cinta dan muhabbat Allah Subhanahu wa taala di atas jiwa kita. Jadi pelajaran dikasih Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita perlu merawat jiwa kita. Kerana jiwa dan hati kita semua sakit. Ke semua hati dan jiwa kita semua sihat ke semua sini? Jawab, sakit ke sihat? Okey, saya bagi apa itu, scan test dia. Semua orang boleh cek nanti. Test yang pertama, bila mana keadaan perwatakan kita di khalayak ramai lain perwatakan kita, dan perwatakan dan perangai kita di seorang diri lain perwatakan kita, maka itu adalah tanda kita masih berpenyakit hati. Alhamdulillah semua kita tak ada penyakit ni kan? Depan ramai seorang-seorang sama je kan perwatakan kita? Alhamdulillah. Betul ke? Okey, test yang kedua. Kalau lepas test pertama, test yang kedua, masih ada keinginan dalam hati kita untuk bercakap dengan, kalau lelaki dengan wanita bukan mahram, kalau wanita dengan lelaki bukan mahram. Masih ada lagi keinginan, tamak dalam hati kita untuk chatting ke, berwhatsapp ke, bercakap dengan wanita yang haram untuk kita sentuh dia, tengok dia, wanita bukan mahram, atau lelaki, wanita melihat lelaki dan sebagainya. Maka itu tanda kita masih berpenyakit hati. Alhamdulillah, test yang kedua pun kita lepaskan. Okey, baiklah, kalau lepas test yang ketiga, ini kronik dah, bukan penyakit ICU, CCU, penyakit yang kronik. Kenapa penyakit itu ada 2-3 jenis? Penyakit pertama, dia tahu dia sakit, maka dia akan usaha bawa diri dia pergi jumpa doktor, hospital dan sebagainya. Penyakit yang kedua, dia tahu dia sakit, dia aksiden, dia jatuh, tapi dia tak tergaya untuk bangun pergi ke klinik dan hospital dan sebagainya. Ini serius. Tapi yang lebih serius daripada itu adalah satu orang yang mana dia jatuh sakit, koma, pengsan, dia tak tahu yang dia sakit dan dia tak tergaya untuk bangun, berdiri, pergi ke hospital.
Ini ICU, kronik. Jadi yang ketiga ni, yang jenis kronik. Kalau kita sampai tahap ni, kena istighfar cepat-cepat, kena taubat cepat-cepat. Apa? Bila mana orang tegur kamu, kamu menganggap orang yang menegur kamu itu musuh kamu. Kamu bukan saja tak selesa dan kamu marah terhadap orang yang menegur kamu, malah kamu menganggap mereka itu musuh. मैं उसको दुश्मन समझता हूँ जो मुझे गलती बताते हैं. समझता है? समझिए? नहीं समझे. Cakap Melayu pun tak faham, cakap Urdu lagi tak faham. Bila orang tegur kita, kita anggap dia musuh. Kenapa tegur aku? Ramai-ramai orang kenapa tegur aku? Ini peringkat kronik dah. Ya, sepatutnya orang tegur kita, kita kena berterima kasih. Kenapa si fulan tegur aku terima kasih. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, penyakit yang buruk yang ada pada kita ni, penyakit malas, penyakit suka lawan guru, penyakit tak jaga kebersihan, apa saja penyakit yang buruk, ianya ibarat kala jengking yang hampir menggigit kita. Sekarang kalau kala jengking tadi ada di belakang baju kita, nama apa? Hadi tegur ni, nama apa? Fazli, Faiz. Kala jengking di atas belakang Faiz, kemudian Hadi kata, Faiz, kala jengking tu. Adakah Faiz kata, kenapa kau tegur? Faiz cakap macam tu ke? Banyak-banyak kala jengking pergi serang orang, kau tegur aku, kenapa? Malah Faiz kata, Allah terima kasihlah kau sempat tegur aku sempat buang halau tadi. Jika tidak dia hampir menyengat aku, maka go out lah aku. Begitu juga penyakit-penyakit buruk yang ada pada setiap kita ni. Pelajar ni, bukan pelajar di sini lah, pelajar tempat lain, di Kongo sana. Sini semua pelajar bagus-bagus kan? Amin. Ya? Dia seperti kala jengking yang hampir menyengat kita. Penyakit malah kita, tak jaga kebersihan kita, tak ada adab kita dengan ustaz-ustaz, semua itu seperti kala jengking yang akan menggigit kita. Malah dia lebih teruk daripada kala jengking. Kala jengking tadi kalau digigit, paling tidak go out, sakit bawa ke hospital. Tetapi penyakit yang buruk, kalau dia ngap kita, maka kita akan berlaku kematian rohani dalam diri kita. Kematian rohani dalam diri kita. Jadi para pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum pada proses takhliyah, tahliyah, tajalli dan sebagainya tadi, para pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita kena melalui untuk menuju pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita kena melalui pintu taubah, pintu taubat. Kerana apa? Tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh kata, boleh mendakwa bahawa aku ini tak perlu bertaubat. Kerana kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan siapa-siapa. Kita adalah hamba, abdul asi, hamba Allah yang berdosa. Betul tak? Ke kita maksum? Kita berdosa. Pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau kita kata kita ini mengelakkan diri daripada dosa-dosa besar, alhamdulillah aku tak pernah lakukan zina, alhamdulillah aku tak pernah bunuh orang, alhamdulillah aku tak pernah minum arak, alhamdulillah. Pun begitu kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mungkin saja dosa-dosa kecil itu masih menjadi sebati dan serasi dalam hidup kita. Kita perlu bertaubat kerana kita tak dapat mengelakkan daripada dosa-dosa kecil tadi. Alhamdulillah, kita tak ada dosa besar, tapi kita masih melazimi dosa-dosa kecil. Jadi kita kena bertaubat, ya Allah, sedangkan ini perintahmu aku langgar, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Sekiranya kau tak ampun dosa aku ini, ya Allah, celakalah aku, ya Allah. Oleh itu kau terimalah taubat aku. Boleh insya-Allah? Baiklah tuan-tuan, orang yang baik, orang yang maksum, dosa kecil pun tak buat, kita tetap kena bertaubat. Bertaubat daripada apa? Bertaubat disebabkan mungkin saja akan datang waswasus syaitan dalam hati kita ketika beribadah.
ketika mengaji, belajar, ataupun kita seorang-seorang datang was-was syaitan, suruh buat jahat, suruh buat ni, suruh curi, ustaz cakap tadi, suruh bully kawan tu, datang was-was syaitan, tak nak buat tapi datang. Jadi kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana was-was syaitan yang masuk dalam hati kita tadi. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, sentiasa hati kami, ya Allah, dipenuhi dengan was-was syaitan musuh-Mu, ya Allah. Baik, kalau kita kata kita ni orang baik, wali Allah, was-was syaitan pun tak ada. Macam tuan-tuan, macam adik-adik kan, tak ada was-was syaitan kan? Was-was malaikat je datang kan? Malaikat mana ada was-was? Ilham minal malaikah. Baik, kalau tak ada was-was syaitan pun tetap kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas apa? Bertaubat di atas amalan-amalan yang baik. Allah Taala bagi taufik kepada kita. Selepas kita buat amalan yang baik tadi, mungkin saja ada ada kekurangan, ada hak-hak yang tak dapat kita tunaikan di atas amalan baik kita tadi. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita ada lompong sana sini, zikir kita ada lompong sana sini, belajar mengajar kita ada lubang sana sini. Ya Allah, aku tak dapat tunaikan hak sepatutnya aku. Kalau ustaz aku mengajar, kalau murid aku belajar, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Kenapa kita tak mungkin kita boleh mendakwa yang kita melakukan perintah Allah 100% sempurna? Boleh kita dakwa macam tu? Tak dengar? Tak makan malam lagi ke? Boleh kita dakwa macam tu? Tak boleh. Kerana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di antara doa baginda pernah berdoa, Ya Allah, ma'abadnaka kama haqqa ibadatik. Wahai Allah, aku tak dapat beribadat kepadamu seperti mana hak sepatutnya aku beribadat kepadamu. Kalau Nabi SAW pun berdoa mengatakan, aku tak dapat menunaikan hak untuk beribadat kepadamu, ya Allah, siapa kita yang mendakwa ibadat kita telah sempurna, sembahyang kita telah komplit, Quran zikir kita telah selesa? Siapa kita? Nabi SAW berdoa, Ya Allah, ma'arafnaka kama haqqa ma'rifatik. Ya Allah, aku tak dapat mengenal kamu, wahai Allah, seperti mana hak aku mengenal dirimu, ya Allah. Siapa kita nak mendakwa hari ini aku telah ma'rifat Allah, aku telah mengenal Allah? Mungkin mengenal Allah, mungkin ma'rifat itu dipanggil ma'rifat khayalan, ma'rifat fantasi. Ramai hari ini ma'rifat fantasi, khayalan. Ma'rifat, rukuk tak lepas. Ma'rifat, ganja tak lepas. La haula wala quwata illa billah. Jadi pintu pertama, tidak dapat tidak. Sesiapa saja kita berdosa kepada Allah, kita tak dapat tunaikan hak Allah, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, setiap masa. Azam insya-Allah. Pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Dia adalah ilah kita. Dialah sumber sembahan kita. Dialah zat yang mentadbir alam ini. Dia memberi rezeki kepada kita. Setiap hari kita makan rezeki Allah, 3 pinggan, 4 pinggan sehari. Dan dalam masa yang sama kita berdosa kepada Allah, kita melakukan maksiat kepada Allah. Tidak berkurang pun pinggan nasi yang kita makan. Setiap hari makan, malah makin bertambah kita makan. Itu tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu zat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Rahmanur Rahim. Dua-dua lafaz ini mustaqun minar rahmah. Dua-dua diambil daripada perkataan rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang rahmah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala zat yang rahmah, maksud Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu zat yang mempunyai rahmat yang tanpa penghujung. Bighairi intiha, tanpa penghujung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang mempunyai rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala membelanjakan, menumpukan rahmatnya kepada setiap orang manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zat Ar-Rahmanur Rahim. Ya Arhamar Rahimin. Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayang kepada hambanya 70 kali lebih sayang daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Di zaman Sulaiman AS, Raja boleh dengar cerita kan? Ada 2 orang wanita, dia bawa bayi, baby,
pergi ke bandar. Mereka terpaksa melalui jalan hutan. Di dalam hutan, dua orang makcik, mak ni bawa anak masing-masing. Mereka tidur. Takdir Allah, salah seorang baby tadi dimakan serigala. Dia sedar, bawa lari. Pagi esok dia sedar, seorang baby tak ada. Maka mak yang pertama tadi, dia kata, ini anak aku ni, yang kamu. Anak dia dah hilang. Dia dakwa, ini baby yang ada pada kamu ni sebenarnya anak aku. Ibu dia pun marah, mana boleh, ini anak aku. Bergaduh dua tu. Mereka meneruskan perjalanan. Akhir sekali sampai ke bandar, jumpa Sulaiman AS. Maka Sulaiman AS kata, tak apa, kita buat perbicaraan di mahkamah. Maka Sulaiman AS, satu Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hikmah kepada Sulaiman AS. Maka Nabi Sulaiman AS telah buat keputusan, baik kita buat keputusan macam ni. Kita buat keputusan, kamu mengaku ini anak siapa? Dia kata, anak saya. Yang dia kata, ini anak saya. Yang dia kata, anak kamu dah dilarikan serigala. Yang dia kata, tak, ini yang serigala anak dia. Duk gaduh dua tu. Maka Nabi Sulaiman AS buat keputusan, baiklah, hari ini aku tak putus siapa-siapa. Aku tak finalkan ini anak siapa. Cuma aku buat keputusan hari ini, aku akan sembelih anak ini. La haula wala quwwata illa billah. Pelajar bayangkan, kalau ibu yang tulen, adakah ibu itu boleh duduk diam saja anak dia disembelih? Bila Sulaiman AS keluarkan pisau ataupun pedang untuk menyembelih si baby tadi, maka mak yang fake, ada juga mak fake kan, mak yang fake account tu kan, dia kata apa? Dia relax je, tak apalah, bukan anak aku. Jadi mak yang tulen, yang ori, mak dia meraung menangis, jangan Nabi Sulaiman, jangan, itu anak aku pelagak daripada aku yang lahirkan dia, sampai begitu sekali. Maka Sulaiman AS pun faham bahawa ibu original adalah makcik A tadi, makcik Kia. Subhanallah sebut. Jadi nak ceritanya, ibu itu kasih kepada anaknya. Hari ni kalau anak dia umur 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang budak dia bergurau, sampai mak dia pun dia pukul, dia tampar. Jadi mak dia kasih pada anak dia, mak dia pegang tangan, malah dia cium tangan anak dia. Jangan anak, jangan pukul ni mak kamu, dia cium tangan. Begitu kasih kepada anak dia. Ketahuilah, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba-Nya 70 kali lebih kasih daripada ibu kasih kepada anaknya. Sebut subhanallah. Pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, di satu peperangan, bila habis selesai satu peperangan tadi, maka barang-barang ghanimah telah dikumpul satu tempat. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mundar-mandir mencari anaknya yang tercicir ketika peperangan. Maka dia ke sana ke sini, mundar-mandir kiri dan kanan. Tiba-tiba dia jumpa anak dia yang diletakkan di sebelah barang-barang ghanimah tadi. Maka dia angkat, Nabi duk perhati dengan sahabat. Maka dia angkat baby tadi, dia cium pipi, dia cium dahi, dia cium habis tubuh, dia cium anak aku begitu sayang. Maka Nabi SAW kata kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu sedang perhatikan peristiwa ini? Adakah kamu fikir si ibu ini akan meletakkan anak ini ke dalam api? Sahabat kata, nescaya, tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Kasihnya ibu terhadap anak tadi. Nabi SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-Nya 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Subhanallah sebut. Jadi pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala begitu kasih kepada kita, begitu sayang kepada kita. Banyak mana dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menunggu-nunggu, bilakah si Hadi ini, bilakah si Faiz ini nak bertaubat kepada aku, bilakah si Munah ini, ada Munah belakang, Munah ni bertaubat kepada aku. Allah Ta'ala sentiasa menunggu. Talaqaituhu min ba'id. Allah Ta'ala menunggu hamba bila nak bertaubat. Disebut dalam hadis, sekiranya satu orang itu berdosa kepada Allah, melakukan maksiat, begitu sekali maksiat dia sehingga telah menggelapkan alam ini, seluruh alam ini gelap kerana dosa dia. Sekali saja seorang hamba itu menyebut Astaghfirullah Rabbi, ya Allah, aku istighfar padamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ghafartu lakum la ubali. Aku ampun segala dosamu, aku tak mengira siapakah kamu.
Subhanallah. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bila kita lupa Allah, Allah masih lagi mengingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku akan mengingat kamu. Washkuruli, dan syukurlah terhadap nikmat-nikmat yang kepadamu. Wala takfurun, dan jangan sekali kamu mengkufuri nikmat yang aku kurniakan kepadamu. Jadi pelajaran dikasih Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak bertaubat, kita bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kita nak bayangkan betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dikasih Allah Subhanahu wa taala, an-nadmu taubah. An-nadmu at-taubah. Menyesal itu bertaubat. Bila kita rasa, Allah, kenapalah aku buat dosa ni, tak sepatutnya aku buat, rasa menyesal dalam hati, melintik air mata, itu taubat. Walaupun taubat dalam arti kata sebenar ada syarat dia, saya akan sebut nanti. Tapi menyesal itu adalah mukaddimah taubat. Mukaddimah itu taubat. Kalau tak ada menyesal dalam hati, bagaimana nak bertaubat? Jadi rahmat Allah Ta'ala sentiasa meliputi kita. Disebut bila kita buat amalan, ada dua orang malaikat sebelah kanan sebelah kiri kita, disebut apa? Raqib, atid. Pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Pencatat keburukan ini staff, dan pencatat kebaikan itu adalah officer dia. Bila satu orang itu buat dosa, maka malaikat pencatat keburukan tadi, sebelum itu, bila satu orang itu buat kebaikan, maka pencatat kebaikan dah tulis satu pahala, disebabkan dia niat saja baru. Satu niat saja nak buat baik. Lepas ni niat, lepas isyak nanti niat nak angkat selipar ustaz, niat nak basuh kereta ustaz, contoh. Niat saja, tak buat lagi. Satu kebaikan dah ditulis. Dan sekiranya dia buat, maka Allah Subhanahu wa taala bagi falahu asyru amsal. Allah Subhanahu wa taala bagi 10 kali ganda. Sebut subhanallah. Sebaliknya pencatat keburukan tadi, bila hamba Allah buat keburukan, maka apa jadi? Bila si pencatat keburukan tadi, dia nak tanda, maka officer tadi, malaikat yang pencatat kebaikan kata, jangan tulis, dia baru niat je kan? Maka kawan tu tak tulis. Jangan tulis lagi, dia hanya niat saja. Tapi kalau buat baik, niat saja dah dapat 1. Kalau buat dapat 10. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ceritakan sampai 700 kali ganda Allah gandakan. Sebut subhanallah. Tetapi malaikat buat keburukan, bila mana niat officer dia kata jangan tulis lagi, kemudian tiba-tiba si hamba Allah Ta'ala buat betul. Dia niat nak pergi curi selipar kawan dia, dia buat betul. Maka si pencatat keburukan tadi, dia hello dulu kepada malaikat officer tadi. Dia kata, macam mana aku nak tuliskan ni? Jadi officer pencatat kebaikan kata, kamu dah kenapa? Relaxlah dulu, mana tahu lepas ni dia bertaubat ke? Lepas ni takut-takut dia bertaubat, relaxlah dulu. Maka disebut bahawa dia akan menunggu hamba Allah Ta'ala ini sampai 6 jam. Kalau dia bertaubat, maka dia tidak akan menulis. Kalaulah dia tak bertaubat, selepas 6 jam barulah dia tulis satu keburukan yang hamba Allah tadi lakukan. Sebut subhanallah. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala buat macam-macam alasan untuk mengampunkan kita. Pelbagai balasan yang Allah Ta'ala buat untuk ampunkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang musibah yang terkena kepada kita. Kadang-kadang terjatuh tangga, masuk bilik air, licin, pakai selipar yang licin, jatuh, luka dan sebagainya. Musibah yang datang kepada kita, ini adalah Allah Ta'ala buat alasan untuk ampunkan kita. Ma yusibul mu'minin min nasabin wala hammin wala haznin illa kaffarahu Allahu bihal khataya. Tidaklah datang segala musibah, kesedihan, tension, keletihan, kesedihan, kemurungan yang datang menimpa orang mukmin. Tidaklah datang kesedihan tadi melainkan Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa kita. Sebut subhanallah. Jadi musibah yang datang pada kita, jangan kita tension, relax.
Allah Ta'ala buat itu segala sahaja sebagai alasan untuk ampun segala dosa-dosa kita. Satu kali Nabi SAW masuk dalam rumah baginda Aisyah ada sekali. Waktu itu Nabi Aisyah sedang pasang satu pelita. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersama Aisyah datang angin yang kuat sehingga memadam api pelita tadi. Maka Nabi SAW mengucapkan lafaz istirja'. Tahu lafaz istirja'? Apa maksud dia? Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja'. Bila sebut istirja' inna lillahi, Aisyah kata, ya Rasulullah, ini hanya musibah, bukan musibah pun, biasa saja. Api mati, kita pun elektrik kadang-kadang mati, kan? Pernah berlaku mati. Jadi kalau mati elektrik sebagainya, sebut inna lillahi, bukan sebut apa pula ni, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, ini perkara biasa je mati, itu pun kamu nak ucap istirja' ke? Maka Nabi SAW sebut hadis tadi, setiap musibah yang menimpa orang mukmin, Allah Ta'ala datangkan hanya semata-mata nak ampunkan dosa kita. Malah ulama tulis dalam kitab mereka, satu ada jam yang mahal lah, Rolex ke apa kan, kali pertama dia letak sebelah kiri, tiba-tiba dia cakap, dia sembang, dia teringat jam dia yang mahal tadi, dia seluk poket belah kanan. Memang tak adalah belah kanan. Bila seluk poket jam mahal, rasa macam mana dalam hati? Gabra kan? Sudahlah hilang jam Rolex baru beli ni, 13,000 ni, mana hilang ni? Maka kesedihan, kemurungan, gabra yang sebentar itu pun Allah Ta'ala jadikan alasan untuk ampunkan dosa dia. Sebut subhanallah. Jadi jangan kita rusing betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat pelbagai alasan hanya semata-mata untuk mengampunkan dosa kita. Malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, khususnya orang yang datang belajar agama ni, belajar tahfiz, belajar agama ni, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama Johor ni, datang daripada rumah, maka Allah Ta'ala lahirkan malaikat-malaikat, hatta haiwan-haiwan, ikan-ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan di udara, mereka semua beristighfar, meminta doa keampunan kepada para talib ilmu yang keluar untuk menuntut ilmu. Ini juga asbab Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita. Sebut subhanallah. Lagi Allah Ta'ala buat alasan, bila mana kita semayang Jumaat, daripada Jumaat awal kepada Jumaat yang kedua, pertengahan di antara Jumaat dia semayang Jumaat dengan penuh tertib, dengan khusyuk, Allah jadikan asbab untuk ampun segala dosa dia sepanjang minggu tadi. Sebut subhanallah, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramadan juga, di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu menjadi asbab kafarah dosa kita yang kecil sepanjang setahun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dengan puasa di bulan Ramadan. Hebatnya Allah, sebut subhanallah. Demikian juga haji yang umrah kita lakukan dengan tertib yang betul, dengan iktimat yang betul. Bila kita pulang daripada haji, raja'at kayaumin waladat ummuhu, kita akan pulang daripada haji dan umrah seperti mana hari pertama kita dilahirkan oleh ibu kita. Maknanya kita tidak ada dosa dan noda. Allah ampun segala dosa kita asbab umrah dan haji tadi. Sebut subhanallah. Masya Allah, banyak pada hari ini sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadikan adat kita sebut. Kalau kita takjubkan, kita jangan wow. Bila takjub pelik, jangan jadi adat sebut apa? Wow. Sebut subhanallah dapat pahala. Sebut wow dapat apa? Tak dapat pahala. Sebut subhanallah. Sekali lagi subhanallah. Jadi pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat macam-macam. Wanita, ni para wanita belakang nanti insya-Allah kahwin dengan suami yang soleh nanti, bila melahirkan anak, hari pertama dia melahirkan anak, kesusahan dia melahirkan anak itu Allah Ta'ala jadikan asbab untuk ampun segala dosa-dosa yang di belakang. Sebut subhanallah. Kemudian dia melahirkan anak, dia menyusukan anak dia sepanjang 2 tahun, menyusukan anak susah payah. Kemudian dia latih anak dia dah mula boleh bercakap. Perkataan pertama yang keluar daripada baby dia tadi, perkataan pertama dia sebut Allah. Disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun segala dosa-dosa dia di belakang. Sebut subhanallah. Betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kepada hambanya 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Malah Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Sebut subhanallah. Pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha,
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'ti, tidak lama lagi aku akan kurniakan kepada kamu wahai Muhammad sehingga kamu redha. Hadrat Maulana Ghulam Habib rahmatullah alaih, syekh kepada syekh kita, semasa dia mentafsirkan ayat ini, dia kata Allah Subhanahu wa taala akan bagi nikmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seperti mana hari ni kan, bila ada orang bagi sedekah kepada kita, bagi zakat, bagi duit kan, kita tak ada, dia bagi berkepuk-kepuk dia bagi, sampai kita kata apa? Kalau bahasa Urdu disebut bas tu masa apa? Bukan bas lawan lori, bas tu masa apa? Cukup. Dah cukup pakcik. Begitulah Allah Taala akan kurniakan nikmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dah cukup dah ya Allah, banyak sangat nikmat. Banyak sangat nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat segala alasan ini semata-mata nak ampun dosa kita, itu menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian tak habis atas dunia, Allah Taala buat lagi alasan di hari akhirat pula. Disebut dalam hadis bahawa satu orang itu di hari akhirat, hari pembalasan nanti, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat bawa satu cadar yang dipenuhi dengan nur, cahaya yang mana di dalamnya mengandungi dosa-dosa hambanya. Kemudian bila tiba hari pembicaraan dengan satu orang hamba, Allah Subhanahu wa taala keluarkan, kalau kita sampul dosa, keluarkan daripada balutan cadar cahaya tadi, Allah keluarkan. Allah Taala mula bilang dosa-dosa dia. Wahai hamba-Ku, ini dosa kamu buat atas dunia dulu. Ini dosa kamu. Kecil dulu kamu pernah curi telur ayam orang. Di madrasah dulu kamu pernah curi selipar orang. Di sekolah menengah agama Johor dulu kamu pernah toreh kereta ustaz. Allah Ta'ala bilang satu sampai hamba tadi dalam hati dia kata, lepas ni tak lepas dah aku, lepas ni matilah aku. Kemudian akhir sekali tuan-tuan tahu apa Allah Ta'ala kata? Wahai hamba-Ku, ini dosa-dosa kamu yang kamu lakukan atas dunia dulu. Ketahuilah hari ini aku telah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Sebut subhanallah. Bila hamba tadi dengar macam tu, ya Allah, banyak lagi dosaku, dosa-dosa besar banyak lagi kamu tak bilang ya Allah. Kau tu pula tak puas hati pula. Allah ampunkan dosa kecil, dia kata dosa besar banyak lagi. Menandakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala jadikan amalan kita sampai pada hari kiamat, Allah Taala jadikan alasan untuk ampunkan dosa kita. Itu menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih adalah ada 7 golongan yang mana dia akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari orang lain dalam hiruk pikuk huru hara, dalam keadaan la zilla illa zilluhu, tiada bayangan melainkan bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Jadi kalau kita campur dengan hadis-hadis yang lain, bukan 7, malah dia boleh pergi pada 10, 11, 20 boleh pergi. Yang 7 tadi, pertamanya pemimpin yang adil. Atas dunia ni dia memimpin dengan adil. Dalam konteks sekolah kita, guru besar ataupun siapa pengetua, dia memimpin dengan adil. Pemimpin yang adil, dia akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di kala orang lain dalam keadaan huru hara. Saya baca cepat-cepat. Yang kedua adalah pemuda, yang mana masa mudanya. Masa muda ni masa apa? Ulama sebut lil jununi fununun asy-syababu minal junun. Bagi gila itu banyak jenis-jenis dia, banyak fun-funnya gila ni. Lil jununi fununun wasyababu minal junun, dan kemudaan itu salah satu cabang daripada gila. Sebenarnya orang muda ni gila. Ada yang gila mak motor, ada yang gila perempuan, ada yang gila dadah, ada yang gila macam-macam, gila TikTok, gila Facebook, macam-macam gila. Kenapa? Memang muda ini gila. Betul tak? Masuk gila di sini, dia kalau nak buat apa dia akan buat. Dia tak tengok kiri kanan atau bawah dah. Yang penting aku enjoy. Itu gila namanya. Tetapi di zaman muda dia mempersibukkan diri dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa datang masjid, berzikir kepada Allah. Pemuda ini juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hati sentiasa tertakluk kepada masjid.
Balik masjid semayang Zuhur, hati kata, lepas ni nak semayang Asar pula. Balik semayang Asar, dia buat persiapan nak semayang Maghrib pula. Begitulah Isyak, subuh, esok, hari kedua dia sampailah dia mati. Hati sentiasa tertakluk dengan masjid. Orang ini akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut subhanallah. Yang keempat, orang yang duduk bersendirian, mengingatkan dosa-dosa dia, berzikir sampai mengalir air mata dia. Pernah tak kita duduk seorang-seorang teringat dosa zaman dulu-dulu, mengalir air mata? Orang ini juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang bersedekah dengan ikhlas, sehingga dia menginfakkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu menahu pun. Makna nak menggambarkan begitu ikhlasnya dia berinfak di jalan Allah. Orang ini juga akan mendapat naungan arasy Allah, dikala orang lain sedang hirup pikuk huru-hara tidak mendapat naungan arasy Allah. Nombor 6 adalah orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan hari ini kita berjumpa, dan selepas ini kita akan berpisah. Kita betulkan niat kita, bukan untuk kerana apa, bukan disebabkan apa. Kita berjumpa dan berpisah hanya semata-mata kerana, dan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam senarai orang yang mendapat naungan dikala orang lain tidak mendapat naungan selain daripada naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nombor 7, orang yang mana melakukan, dia ada peluang untuk melakukan maksiat, kan? Ada peluang untuk melakukan maksiat, tetapi bila tiba dia dapat maksiat, dia kata apa? Inni akhafullah, aku takutkan Allah. Maka dia cancel buat maksiat macam tu. Maka orang ini juga akan mendapat naungan daripada naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut subhanallah. Sebagai tambahan lagi, orang yang berhutang kepada kita, kita maafkan hutang dia yang ada pada kita, orang macam ni juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang buat bisnes, buat perniagaan, dia bercakap jujur, tidak menipu dalam perniagaan dia, walaupun zahir nampak rugi, orang yang jujur dalam perniagaan juga akan mendapat naungan daripada naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jaga anak yatim, mungkin di kalangan keluarga kita, anak abang kita dah meninggal, ada anak-anak saudara kita anak yatim, kita jaga dia, kita bela dia. Orang yang menjaga anak yatim juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut subhanallah. Orang yang menjaga silaturahim mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang balu yang kematian suaminya, kemudian dia tak mau kahwin lain, kenapa nak jaga anak yang masih kecil ini, dia tak kahwin semata-mata nak jaga anak, maka si balu ini juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bekerja, tak kisahlah swasta ke, government ke, dia tidak mengambil rasuah, orang ini juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjaga bersengkang mata di jalan Allah dikala orang lain sedang tidur, dia memegang tongkat, memegang machine gun, menjaga daripada musuh Allah, orang ini juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menghidupkan sunnah dikala sunnah ini telah dilupai, orang ini akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghilangkan kesedihan orang lain juga akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapat naungan daripada naungan arasy Allah taala dikala orang lain dalam keadaan huru-hara. Sebut subhanallah. Allah seolah-olah Allah taala memang ampun kita. Daripada banyak-banyak saya sebut tadi, takkan tak ada langsung kebaikan yang kita buat. Ada kan insya-Allah? Jadi Allah Ta'ala jadi buat alasan semata-mata untuk ampun kita, menandakan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 bahagian rahmat. Dan satu daripada 100 tadi Allah Ta'ala hantar ke dunia. Daripada satu bahagian itulah seorang ibu kasih kepada anak, seorang anak kasih pada ibu, bapa kasih kepada ibu, ibu kasih kepada bapa, rakyat pada pemimpin, pemimpin pada rakyat, ustaz anak murid ustaz. Kias ala haza, semuanya kasih sayang itu disebabkan satu rahmat yang Allah Ta'ala hantarkan di dunia. 99 rahmat lagi milik siapa? Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan gunakan rahmat ini di hari akhirat nanti, insya-Allah. Tertulis di arasy nanti pada hari kiamat, inna rahmati fawqat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Subhanallah. Jadi betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Ta'ala begitu luas, begitu banyak, tak dapat kita nak bilang satu-satu. Disebut Syekh Abdul Qadir Jilani, selama 18 tahun, setiap hari, setiap pagi selepas subuh, dia buat tausiah macam ini. Dan dia cerita tentang rahmat Allah Ta'ala. Macam inilah rahmatnya Allah, betapa hebatnya Allah bagi kasih sayang, bagi rezeki pada kita. 18 tahun tuan-tuan. Selepas 18 tahun,
Hari berikutnya dia rasa mari idea, dia kata nak tukar. Nak tukar, hari ni aku nak cerita, dah 18 tahun dah cerita tentang rahmat Allah, sekarang aku nak cerita tentang jalalnya Allah. Tahu jalal? Kehebatan Allah, kemurkaan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, satu wali Allah yang hebat, usahakan dia cerita tentang agama. Kan? Satu hari dia cerita dalam bayan dia, dalam tausiah dia kata, ada satu gelas yang berisi dengan susu. Kemudian datang seekor kucing. Orang tadi tunggu nak buka puasa. Tiba-tiba datang seekor kucing melompat ke atas meja dan terlanggar gelas tadi, sehingga kan gelas tadi jatuh, pecah dan susu habis tumpah. Maka orang ramai bertempikan. Fokusnya dia dengar tausiah daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebut subhanallah. Lebih hebat daripada kita tengok skrin hari ni lagi. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka 18 tahun dia cerita rahmat Allah. Hari seterusnya dia tukar sebut jalal Allah, kemurkaan Allah. Maka wali Allah sentiasa berdialog dengan Allah. Sentiasa Allah Ta'ala campakkan ilham dalam hati mereka. Allah Ta'ala campakkan ilham, kata, wahai Abdul Qadir Jilani, kenapa hari ini kamu tukar topik rahmat Allah, tukar kepada jalal Allah, menyebabkan orang mendengar kemukaan aku, kejalalan aku, ada setengah daripada mereka sampai Allah Ta'ala ambil nyawa, mati macam tu saja, dengar takutnya kehebatan Allah. Maka Allah Ta'ala query, kenapa kamu ceritakan tentang kejalalan aku? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Ya Allah, 18 tahun dah aku cerita tentang rahmatmu ya Allah. Maka Allah jawab apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, adakah rahmat aku dah habis 18 tahun? Allahu Akbar. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah kehabisan, kekeringan, tuan-tuan. Sebut subhanallah. La nafidal bahru. Kalaulah kering kontang laut ini sebagai dakwat, semua kayu-kayu jadikan pena untuk menulis kerahmatan Allah, kehebatan Allah. La nafidal bahru. La nafidal bahru. Nescaya kering segala lautan ini, tapi kebesaran Allah, rahmat Allah tak akan mungkin pernah kering. Sebut subhanallah. Jadi pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah punya rahmat begitu luas sekali. Satu kali Maulana Tariq Jamil Damat Baqatul Aliyah dalam tausiah dia disebut, satu orang pendeta di satu pulau selama 70 tahun dah dia duk sembah berhala, berhalanya nama Sanam. Ya Sanam, ya Sanam, ya Sanam, ya Sanam, ya Sanam, 70 tahun. Satu hari dia tersasul. Dia tersasul. Sebut. Dia tak sebut ya Sanam, ya Sanam. Dia tak sebut. Masa dia mengantuk dia sebut ya Salam. Dia sebut apa? Salam adalah satu nama daripada nama Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, bagi tahu dia bahawa aku telah ampun segala dosa dia. Sebut subhanallah. Maka malaikat kata, ya Allah, kawan tu hanya tersyasyul je pun, bukan betul-betul dia nak sebut ya salam. Tersasul je pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjawab, mafhumnya, kalau aku tak sahut seruan dia, sahutan dia, maka apa beza aku, Tuhan dia dengan aku? Faham tak? Kalau aku tak sahut seruan dia, walaupun secara tersasul dia sebut ya salam tadi, apa beza Tuhan yang dia seru dengan aku sebagai Rabb dia? Sebut subhanallah. Allahu Akbar. Pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat Allah begitu luas, tuan-tuan, dan dosa kita begitu banyak sekalipun kita mungkin saja letih daripada minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin letih untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. Pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhir-akhir dah ni kita nak berhenti di zaman Nabi Musa AS. Pelajar mungkin pernah dengar cerita, satu kali telah berlaku kemarau yang panjang zaman Musa AS. Bila kemarau panjang telah berlalu, maka menyebabkan apa? Menyebabkan Musa AS perintahkan segala rakyatnya untuk pergi ke medan yang besar. Untuk apa? Untuk sembahyang istisqa. Tahu sembahyang istisqa? Sembahyang minta apa? Minta hujan. Maka sebelum sembahyang istisqa, mereka berkumpul di medan yang besar. Maka Musa AS mulakan sembahyang istisqa dengan berkhutbah. Berkhutbah, memang syarat dia untuk berkhutbah membangkitkan kesedihan, membangkitkan penyesalan di hadap dosa-dosa. Maka Musa AS kata,
Mungkin di kalangan kita ni, itu ramai ni, mungkin di kalangan kita ni ada satu orang di kalangan kita yang pernah buat dosa. Disebabkan dosanya hari inilah Allah Ta'ala tahan hujan daripada turun. Di zaman Fuzail bin Ayas, satu kampung tu, dia dengar macam ni lah, kemarau tak datang, kemarau dah lama tak datang, kemarau dah lama, air hujan lama tak turun. Maka dia dengar dua orang sedang berdialog. Dia kata, dua orang tu tadi kata, hujan tak turun ni disebab ada kalangan kita ni yang berdosa. Maka Fuzail bin Ayas tadi, seorang wali Allah, dia dengar apa dialog tadi, dia bisik dalam hati, dia kata, orang yang berdosa itu mungkin aku. Disebabkan sangka itu sangka buruk ke sangka baik tu panggil? Sunuzon ke suuzon tu Ustaz? Itu dipanggil malamah diri. Sangka buruk terhadap diri. Kita kena sangka buruk pada diri kita, sangka baik pada orang lain. Maka disebabkan sangkaan itu, Allah Ta'ala jadikan Fuzail bin Iyas sebagai Fuzail bin Iyas. Maknanya martabah Fuzail bin Iyas Allah Ta'ala bagi kerana sangkaan dia tadi. Kita kalau dengar dalam sekolah ni mungkin ada seorang yang buat dosa menyebabkan sekolah ini tak ada air, maka kita tunjuk orang, engkau lah ni, dosa engkau lah ni. Hak tu kata, orang perempuan lah ni. Perempuan kata, makcik ni. Saling tuduh menuduh. Tapi Fuzail bin Iyas kata apa? Mungkin disebabkan dosa aku. Okey, berbalik kepada cerita Musa tadi. Maka bila Musa ilangkan begitu, ada di kalangan kita yang pernah buat dosa, Allah Ta'ala tahan hujan daripada turun. Maka si pembuat dosa itu, kalangan ramai-ramai ni contoh, ada seorang duduk tengah-tengah. Maka dia kata, Allah, habis aku, ni dosa aku lah ni, ya Allah. Dia mula malu. Sebab tu saya kata awal tadi, an-nadmu taubatun. Sebut an-nadmu taubatun. Penyesalan itu taubah. Duduk ramai-ramai, dia mari sedih dalam hati, ya Allah, aku tahu ini sebab dosa akulah. Kamu tahan hujan dah 6 bulan dah hujan tak turun, ya Allah. Ya Allah. Maka Musa kata, kalau siapa ada yang buat dosa, minta bangun sekarang. Pula suruh bangun pula. Siapa berani? Maka dia pun dalam hati duduk sedih, ya Allah, aku tahu ini dosa aku, ya Allah. Kalau aku bangkit bangun, malulah aku hari ni, ya Allah. Ya Allah, kau ampun dosa aku, ya Allah. Tiba-tiba hujan dah mula renyai-renyai turun, sikit-sikit, makin lebat, makin lebat, makin lebat. Subhanallah, sebut. Maka Musa adalah kalimullah, dia dapat berdialog direct dengan Allah. Dia kata, ya Allah, kan, hujan tidak, ribut tidak, tiba-tiba hujan turun ni, apa cerita ni? Tak ada seorang pun yang bangun mengaku dia buat dosa, tiba-tiba hujan turun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Musa, sebenarnya di kalangan kaumku ini, ramai-ramai ni, hamba-ku ini, di kalangan mereka ada di antara mereka yang mana secara bersendirian, seorang-seorang telah bertaubat menyesal kepada aku, maka aku terima taubat dia, maka aku turunkan hujan. Aku telah turunkan hujan hari ini. Sebut subhanallah. Maka Musa AS kata, wahai Allah, kalau begitu kau bagi tahu aku siapa si fulan tadi. Musa nak tahu rahsia Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan jalal dia. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, ketika mana dia buat dosa, aku tutup segala keaiban, kesilapan dia. Adakah kamu mau aku bocorkan rahsia dia selepas dia bertaubat kepada aku? Mendengarkan itu, Musa tunduk ke bawah. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang satirul aib, menutup segala aib-aib kita. Satir. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala menunjukkan keaiban kita, saya tak berani duduk atas ni, saya banyak aib sangat. Tuan-tuan, hari ni kita dapat berlagak, hebat, alim dan sebagainya kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah bongkarkan aib dosa kita, mana muka kita nak letak atas dunia ni, tuan-tuan? Kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu pelajaran dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pintu pertama yang perlu kita tempuhi adalah pintu taubat. An-nadmu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Hari ini kita perlu ada rasa penyesalan di atas dosa-dosa kita yang kita buat selama ini. Kenapa? Balasan yang kita buat, balasannya di hari akhirat. Memang al-yawma amalun, hari ini untuk buat amal, esok baru hisap. Tetapi kesan dosa atas dunia ni Allah dah start dah. Kita buat dosa, dia ada kesan yang tersendiri. Likulli syai'in ta'thir. Setiap sesuatu ada taksir kesan dia. Kesan dosa adalah apa? Kesan air sejuk, kesan api panas. Kesan dosa, boleh jawab? Kesan dosa tension. Kesan dosa tension. Tak mungkin satu orang buat dosa tiba-tiba dia enjoy. Mungkin dia enjoy 2 jam, 3 jam, 2 hari, 3 hari, lepas tu dia mari serabut, dia mari pening, dia mari kemurungan, depression, tension dan sebagainya. Kerana memang kesan dosa itu tension. Jadi pelajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala,
Dosa itu kesan atas dunia ni lagi. Tak mungkin satu orang buat dosa dia enjoy. Satu orang yang buat hubungan, connection yang tidak harus dari segi syariat, lelaki dengan wanita, dia berkapal. Sini tak ada couple kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tempat yang baik. Kalau dia berkapal, adakah keseronokan yang dia dapat ataupun tension yang dia dapat? Jawab jujur. Tension apa? Ya kan dia kata makan tak lalu, tidur tak basah. Kan balik. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Kan enjoy tu. Enjoy ke tension tu sebenarnya? Tension lah, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Ni mandi ke apa? Itu maksudnya tension. Tuan-tuan, belajar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dosa itu tension. Tulis dalam bilik kita, dosa tension, dosa tension. Zaman sahabat, zaman Umar radhiyallahu anhu. Ini dah last lah yang memang. Zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat dia buat hubungan secara tak harus. Couple lah, couple bukan macam kita. Hanya apa? Utuh-utuh surat saja. Kita hari ni chattingnya dengan macam-macam alat platform sosial media kan. Maka dia tulis surat kepada seorang sahabi yang lain. Dia kata, semenjak hari pertama aku melihat kamu, telah jatuh cinta dalam hatiku. Kemudian dia kata apa? Aku ingin bahawa cinta aku ini dibalas. Begitulah lebih kurang. Maka sampai kepada sahabi tadi, surat tadi, sahabi itu jawab apa? Baiklah, kalau kamu benar-benar cinta kepada aku letak syarat. Apa syarat dia? Ambil hati nyamuk ke? Pernah dengar cerita Puteri Gulun? Tak. Syarat dia, kamu kena semayang di belakang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab selama 40 hari. Kalau lepas 40 hari, aku sahut cintamu. Masya Allah. Sebut subhanallah. Maka apa jadi? Kawan tu jawab balik, dia kata, demi kerana cintaku padamu, lautan api sanggup ku renang. Maka apa dia buat? Baiklah, aku terima syarat yang kamu tetapkan. Maka kawan tu pun pagi-pagi lagi ambil semayang. Ni semayang subuh, dia letak syarat semayang subuh, bukan lima. Semayang subuh selama 40 hari di belakang Umar Al-Khattab. Maka dia pun ambil semayang, pagi-pagi lagi tunggu, 4:30 dah tunggu masjid. Umar datang, dia semayang, Umar jadi imam depan, dia duduk belakang. Umar Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis 10 hari, habis 20 hari, 30 hari, cukup 40 hari. Yang sahabi tadi duduk tunggu. Dah lebih 40 hari, 41 hari ni tak sampai lagi ni WhatsApp ni. Surat tak sampai ni lagi apa? Kemudian dia sendiri tulis surat. Sahabi tadi tulis surat. Hari ni dah cukup lebih 40 hari. Kenapa tidak ada jawapan daripadamu? Begitulah. Maka sahabat tadi tulis balas balik, dia kata, ya, memang benar aku cinta kepadamu daripada hari pertama. Tapi bila hari pertama aku semayang dengan khusyuk dan khudu' dengan berjemaah di belakang Umar radhiyallahu anhu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-20, hari ke-30, cukup hari ke-40, cinta aku telah berubah daripada cinta kepadamu, telah berubah kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut subhanallah. Jadi hari ini kita nak cinta terhadap makhluk yang akan fana, ataupun cinta kepada Allah yang hayyun la yamut. Nak cinta kepada zat Allah yang sentiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kalau kita cinta kepada makhluk, makhluk akan fana, akan kehabisan, akan mati. Cinta kepada Allah akan berkekalan. Seperti mana zat Allah itu zat yang kekal, cinta kepada Allah juga cinta yang kekal. InsyaAllah semua kita kena pupuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persetankan cinta sama kita ni. Boleh insyaAllah? Kerana cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kita terlibat, terperangkap dalam cinta majazi ini, dia adalah asbab ketensionan dalam hidup kita. Saya nak habiskan dengan kisah Laila. Pernah kena dengar kisah Laila dengan Majnun? Kisah cinta dua orang lelaki dan perempuan. Laila dengan Majnun. Laila ni nama dia bukan pun Laila pun. Majnun ni nama dia Qais bin apa saya lupa. Satu kali dia berjumpa dengan Hasan Basri. Dia duk angau cinta pada Laila ni. Dia jumpa Hasan Basri. Hasan Basri duk cerita, Hasan Basri kata apa? Aku akan serahkan kerajaan ini kepada fulan-fulan. Maka kawan tu yang angau tadi, Majnun tadi,
Qais bin apa tadi? Dia kata kamu serahkan, alangkah bagusnya kalau kamu serahkan kerajaan ini kepada Laila. La haula wala quwwata, cerita tentang politik kamu cerita Laila kawan kamu. Maka Hasan Basri kata anta majnun, kamu ni memang gila. Maka daripada hari itulah lekat lakab dia sebagai Majnun. Laila dan Majnun. Dia begitu cinta kepada Laila, satu kali dia begitu cinta kepada Laila, dia kata kalau aku tak dapat melihat Laila, aku melihat selipar Laila pun dah cukup. Begitu kan orang bercinta. Dan satu kali orang nampak dia sedang cium kaki anjing. La haula wala quwata illa billah. Maka orang tu mari kata, Majnun, kau ni memang gila lah. Kenapa anjing yang kau cium? Dia kata, bukan aku gila, kamu yang gila. Anjing ini telah melalui daripada lorong rumah Laila. Zahir nampak aku cium kaki anjing, hakikatnya aku cium kaki Laila. Subhanallah. Ini cinta majazi, tuan-tuan. Pelajaran kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari dia sedang, orang ramai sedang semayang raya kan, mereka semayang di medan yang besar. Dia Majnun, dia tak apa-apa nak ni kan, dia angau kan. Tiba-tiba dia lintas orang semayang. Tu imam sambil jeling sambil semayang. Sambil semayang dia pun semayang cepat-cepat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada apa-apa, dia panggil, Majnun, kamu tak nampak ke kami sedang semayang, lintas kenapa? Dia kata, minta maaf, aku tak nampak kamu kerana di mana-mana saja aku nampak Laila. Tapi yang peliknya aku tengok kamu, zahirnya kamu sedang semayang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kamu masih lagi nampak aku melintas. Kamu gila kau yang gila sekarang ni. Sebut subhanallah. Satu kali bapak dia marah sangat ni, Majnun ni, sangat cinta pada Laila. Bapak dia paksa dia, sekarang heret dia, sekarang kamu pergi taubat depan Kaabah. Pergi bertaubat depan Kaabah. Maka dia paksa Majnun tadi heret pergi depan Kaabah. Lepas tawaf 7 kali, dia berdoa. Ayah dia duduk perhati belakang, nak tengok dia doa apa. Dia pun doa, ya Allah. Dia berdoa apa? Dia kata, ya ilahi tubtu minal ma'asi. Ilahi tubtu minal ma'asi. Wahai Tuhanku, aku bertaubat kepada Laila. Aku bertaubat kepada Laila pula. Tubtu minal ma'asi, aku bertaubat daripada sekalian dosa-dosaku. Walakin hubba Laila la atubu, akan tetapi cinta Laila akan tak pernah aku bertaubat padamu, ya Allah. Depan Kaabah pun tak bertaubat lagi. Ini cinta yang gila, cinta majazi. Ayah dia dengar, ayah dia pukul belakang dengan kain serban, pukul, maka dia tambah lagi doa. Ilahi la tazilu hubba laylan abada wa yarhamullahu abdan qala amina. Wahai Tuhanku, jangan kau singkirkan cinta Laila daripada hatiku untuk selama-lamanya, dan kau rahamlah, kau kasihanlah orang yang mengaminkan doa aku ini. Dan lagi dia suruh orang aminkan doa dia. Tuan-tuan, cinta ini cinta majazi ni. Bayangkan kalau kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, Rabb yang hayyun la yamut. Kalau cinta Allah tersemak dalam hati kita, Allahu Akbar, dunia ni milik kita. Allah Ta'ala letak kita di mana pun, hati kita tetap tenang. Kembali kepada tadi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita bila kita melihat akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas, kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 70 kali. 70 kali pun untuk menggambarkan saja kepada kita. Sebenarnya rahmat Allah Taala itu lebih banyak, lebih luas. Satu kali Nabi SAW sedang semayang, balik dari satu peperangan, Nabi semayang di tepi pantai, kawasan pasir. Maka selepas semayang, ada seekor burung, dia datang, dia ambil pasir dengan muncung dia terbang ke tengah laut, dia campak tengah laut. Kemudian dia datang lagi, ambil pasir, dia campak tengah laut. Maka Nabi SAW pening, apa cerita ni? Maka turun Jibril AS. Nabi SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa? Allah nak tunjuk apa kepada aku ni? Maka Jibril kata, sebenarnya burung ini, dia ambil pasir dengan muncung dia terbang tengah laut, maka dia lempar dalam laut. Allah Ta'ala nak ajar kepada kamu, pasir ni, banyak mana sangat pasir ni bila jatuh ke laut, ada kesan tak pada laut? Demikianlah banyak mana dosa hamba-Mu, banyak mana maksiat yang hamba-Mu buat, berbandingkan
dengan lautan rahmat Allah Ta'ala tidak ada kesan. Begitulah misalnya seperti mana pasir yang tak beri kesan pada lautan yang luas. Dosa hamba-hambamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sebanyak mana sekalipun, dia tidak akan memberi kesan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja kita minta ampun pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampun segala dosa-dosa kita. Allah Taala sebut ghafartu lakum la ubali. Allah Taala begitu sayang kasih kepada kita. Marilah hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita. Hari ini kita lari daripada perintah Allah, kita tak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadikan dunia tujuan hidup kita. Marilah kita hari ini bertobat dan kita azam untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah dan nak memupukkan cinta yang hakiki kepada Ilah dan Rabb kita, cinta yang selama-lamanya tak akan pernah luput insya-Allah taala. Boleh semua insya-Allah. Jadi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.